Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini kita akan sambung lagi perbahasan kita ya. Yang mana kita akan bahaskan ayat dulu. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-8 daripada surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ayat yang ke-8 insya-Allah. Ya. Dan nanti kita akan jawab beberapa soalan daripada pelajar-pelajar kita. Tapi jom kita sama-sama tadah tangan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik tuan-tuan, ini kita akan bahaskan seperti mana yang saya sebut tadi ayat yang ke-8 ni daripada surah Al-Waqiah ya. Kita sama-sama tengok. Tuan-tuan tak ada kamus, tak ada Quran depan pun tak apa, boleh tengok skrin saja. Alright. Sebentar ni ayat yang soalan pertama ni, kita masuk pada ayat kita So ayat yang kita nak bahaskan hari ni ialah ayat yang ke-8 ni. Nanti saya tukar dia punya pointer sekejap. Ni fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Okey, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanati. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok makna dia dulu Fa maknanya maka, ashabul maimanah. Maka golongan sebelah kanan. Maka golongan sebelah kanan. Apakah dia golongan sebelah kanan tersebut? Allah sebut maka golongan sebelah kanan. Apa dia golongan sebelah kanan tu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kanan kita orang Islam, kanan tentulah lebih mulia dari kiri tuan-tuan. Jadi bila Allah sebut sebelum ayat ni Allah Taala kata kuntum kamu semua dibahagikan kepada tiga golongan. Nanti kita tengok balik ayat Allah Taala sebut wa kuntum azwajan thalathah, dan kamu kata Allah Taala akan dibahagikan kepada tiga golongan. Ini golongan yang pertama lah. Golongan yang pertama fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama ashabul maimanati ashabul maimanah. Maimanah ni daripada sumber perkataan maimanah tu maknanya yamin daripada perkataan yamin. Yamin tu maksudnya kanan, shimal tu kiri. Nanti kita bahaskan dia kita bahas tentang yamin, orang-orang kiri ni orang-orang kanan. Okey, Allah gelarkan dia sebagai orang-orang yang kanan. Saya tengok dalam beberapa penafsiran yang popular lah menyebut bahawasanya dia diberi nama ahli kanan sebab dia menerima surat ataupun buku amal catatan perbuatan dia di dunia dulu dengan menggunakan tangan kanan. So mereka inilah disebut sebagai golongan kanan. Mereka disebut sebagai golongan yang kanan. Baik, orang-orang yang mendapat buku catatan amal melalui tangan kanan, maknanya orang ni akan masuk syurga dan tidak dimasukkan dalam api neraka. Tuan-tuan, Allah Taala ni sangat adil. Kenapa Allah Ta'ala berikan buku catatan kita? Okay. Buku catatan itu diberikan sebenarnya ialah untuk kita ni tengok dan mengakui bahawasanya adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam memutuskan satu-satu perkara. Sebabnya orang jahat dekat dunia ni ramai. Jadi dia kadang-kadang dekat akhirat tu nak jadi jahat juga. Dia kata mana bukti dia? Mana bukti aku dulu melakukan perkara ni. Jadi di situlah buku amalan dia tengok, masa tu dia akan terkejut. Ni buku jenis apa ni? Tak ada satu pun yang ditinggalkan. Itu untuk orang yang jahat. Tapi hari ni kita cerita pasal orang baik lah tuan-tuan. Jadi buku amalan tu menceritakan kepada kita semua yang telah kita lakukan. Allah nak tunjukkan keadilan dia. Cuba tuan-tuan bayang. Allah ni bukan sekadar adil lah. Allah ni lebih daripada adil pada pendapat saya lah. Sebab apa kan? Allah ni maha baik tuan-tuan. Dialah yang maha adil dan selain daripada adil, dialah yang maha baik, maha pemurah. Sebab kalaulah adil artinya, tuan-tuan buat jahat, katalah tuan-tuan timbang amalan tuan-tuan,
yang jahat tu ringan, ya, yang baik banyak. Jadi tuan-tuan akan dapat buku catatan melalui tangan kanan sebab pahala lebih banyak dari dosa. Betul ke tidak? Okay, tapi ada tak dosa? Ada tak dosa? Ada kan? Dosa ni ada walaupun lebih sikit, walaupun dia lebih ringan, tapi ada tak? Ada. Kenapa Allah Ta'ala tak balas tuan-tuan ni? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak balas ni perbuatan tuan-tuan ni? Perbuatan dosa tuan-tuan ni, kenapa tak masukkan dalam neraka? Nampak? Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan sekadar adil tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sebab tu dalam sebuah hadis ataupun dalam pengajian yang kita biasa dengar, siapa-siapa yang tak nak masuk syurga ni tuan-tuan, siapa yang masuk neraka sebenarnya memang dia minta masuk neraka sebenarnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tu menanti kita setiap hari. Siapa yang nak datang dengan dia selangkah, Allah akan datang 10 langkah. Maknanya Allah tu punyalah sayang. Malah tuan-tuan yang bertaubat daripada perbuatan dosa, bukan sekadar dosa tu Allah ampunkan, Allah gantikan dosa tu dengan pahala. Cuba tuan-tuan bayangkan. Dan ada amalan-amalan tuan-tuan pada waktu-waktu yang tertentu Allah ganda, berlipat gandakan. Ya, contohnya di 1/3 malam yang terakhir kalau tuan-tuan beramal, amalan tuan-tuan tu akan dilipat gandakan. Kita tak tahu, Allah tak kata apa ni, tak payah check lah, dia yang tahu berapa banyak dia tak bagi. Cuba tuan-tuan bayangkan. Di samping setahun sekali, yang setahun sekali itu setahun sekali lah, setiap kali pada malam Al-Qadar Allah sebutlah sekian-sekian banyak dan sebagainya, seolah-olah lebih daripada 1000 bulan kita beramal dan sebagainya. Ataupun pada pada 1 sampai pada awal bulan Zulhijjah kan, tuan-tuan beramal berpuasa 9 hari ataupun beramal pada hari tersebut, Allah Taala bagi. Allah Taala ni punyalah nak kita ni semua masuk dalam syurga dia tuan-tuan. Sebab tu kalau orang tu masuk neraka, memang dia minta masuk neraka lah, memang dia minta masuk neraka. Punyalah banyaknya. Sebabnya kalau tuan-tuan buat satu kebaikan, Allah akan gandakan 10, betul tak? Kalau buat satu kejahatan, tuan-tuan dapat dosa tu satu kejahatan daripada apa yang tuan-tuan buat. Jadi tuan-tuan, Allah SWT ni bagi kita buku tangan kanan tu bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil, tapi dia juga Maha Pemurah. Dia juga Maha Penyayang. Dia juga Maha Pengampun. Nah, ini untuk orang jahat ni yang nak komplain Mana ada aku buat, dia ada tak buat. Buka tengok buku kau satu. Kejut tengok So tuan-tuan kena selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah amankan kita dari ketakutan semasa kita berjumpa dengan dia di hari kiamat nanti tuan-tuan. Dan waktu tu tuan-tuan tak boleh bayang, saya pun tak boleh bayang betapa takutnya kita tuan-tuan. Berapa takutnya kita. Cuba tuan-tuan bayangkan dalam kehidupan tuan-tuan tu, bila yang tuan-tuan pernah merasa yang paling takut? Waktu bila yang tuan-tuan rasa yang itulah hari yang tuan-tuan paling takut pada hari tersebut? Contohnya macam tuan-tuan dapat markah yang teruk sebab main-main banyak, jadi dia bawa balik report card bagi dekat ayah masa kecil. Jadi tuan-tuan bayanglah hari yang tuan-tuan paling takut, dan waktu itu bukan tak sebanding tak sedikit pun kalau nak dibandingkan dengan ketakutan kita pada hari tersebut. Jadi orang-orang yang mendapat kitab catatan amal di dengan tangan kanan, orang ni akan berbahagia lah tuan-tuan. Cuma saya tak sure lah tuan-tuan, sama ada orang yang masuk syurga tanpa hisap ini dia diberikan juga ataupun tidak dia punya catatan amal. Kalau ikut pada zahir dari dalil yang kita ada, mereka diberikan juga, dan mereka inilah yang dimaksudkan yang kadang-kadang lalu titian sirat itu seperti satu waktu laluan yang sangat laju, yang mungkin macam kilat lah, yang mungkin macam apa kita panggil, lajulah selaju mungkin, zup dia masuk. Jadi mungkin itulah dia, di kalangan orang-orang ni dia juga mendapat catatan daripada tangan kanan, dan selepas dapat catatan buku catatan tersebut, dia masuk selaju mungkin. Jadi orang ni mungkin yang dikatakan tanpa dihisap, wallahu alam. Ataupun kalau tuan-tuan jumpa dalil bahawasanya orang yang masuk syurga tanpa hisap ni, semasa orang lain masih lagi berada di padang mahsyar, dia telah dibawa oleh Allah masuk ke dalam syurga tanpa dihisap ataupun tanpa dihitung ataupun tanpa ada suratan amal, wallahu alam. So nanti kita jumpa dekat hari kiamat nanti, jom kita tengoklah sama-sama. Saya doakan semua kita ni dapat masuk syurga tanpa hisap tuan-tuan. Masuk syurga tanpa hisap ni sebenarnya tak adalah susah sangat, tapi tak adalah mudah sangat. So antara amalan-amalan yang boleh masuk syurga tanpa hisap ni adalah beberapa amalan yang tuan-tuan tengok. Antaranya
InsyaAllah mudah-mudahan orang yang rajin tahajud, mudah-mudahan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dihisap ataupun diringankan hisap dia. Tapi ada beberapa kriteria ataupun karakter yang kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih, yang mana antaranya ialah orang yang tidak minta diruqyah ataupun orang yang orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, itu antaranya lah. Tapi kita pun ada dengar juga ada pintu-pintu besar yang disediakan di luar syurga tersebut, yang mana orang yang puasa masuk dalam syurga puasa, orang yang tahajud dia masuk dalam syurga tahajud, orang yang beramal dengan amalan tertentu yang dicintai oleh Allah, sedekah, dia akan masuk dalam pintu sedekah contohnya. Jadi di pintu tersebut akan panggil ahli-ahli dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan bolehlah pilih mana-mana pintu yang tuan-tuan suka nak masuk. Sebab apa? Kalau tanya ahli sedekah, tuan-tuan pun sama juga ahli sedekah siang hari. Ahli tahajud, malam-malam pun tuan-tuan tahajud juga kan. Lepas tu apa ni? Kalau nak kata puasa, tahajud, sedekah, puasa pun tuan-tuan Isnin Khamis tak pernah tinggal. Dan mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang sangat hebat, yang kita sendiri pun tak mampu nak ikut, yang puasa sunat Nabi Daud. Tahu tak puasa sunat Nabi Daud? Hari ni puasa, besok tak puasa. Lusa puasa, tulat tak puasa. Dia selang-selangkan puasa dia. Kalau tuan-tuan bolehlah masuk dalam kelompok golongan yang macam tu, tuan-tuan saya doakan mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan tu. Dan tuan-tuan kalau yang masuk golongan tu, tolonglah doakan saya supaya saya pun rajin juga macam tuan-tuan. Siapa tahajud pun tolonglah doakan saya sekali-sekali bila ingat Ustaz Nasser suruh doakan dia. Tuan-tuan tolong doakan saya juga supaya saya pun sama rajin macam tuan-tuan jugalah, insya-Allah. So tuan-tuan, kita pergi tengok teknikal ayat ni. Nanti saya terjemahkan semula. Kita tengok secara teknikal dia, kemudian kita bahaskan apa ni tentang sedikit penafsiran semula yang saya dah sebut tadi. Okey. Kalimat yang pertama dalam ayat yang ke-8 ni fa. Fa maknanya maka, ini merupakan kalimat haraf. Haraf apa ni tuan-tuan? Ini merupakan haraf penyambung cerita, ataupun kita sebut sebagai haraf sebagai haraf ataf. Sebagai haraf ataf. Okey, nanti saya tengok balik ataf ke apa sah. Dia ataf dengan istinaf ni, dia kadang-kadang dia ada kekeliruan sikit. Sebab kalau kalimat haraf ataf artinya dia sambung cerita yang sebelum. Kalau haraf istinaf pula, dia ayat ni dia putus dengan ni, tak ada kena-mengena dengan kisah ayat sebelum tu. So dalam konteks ayat ini, wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. So saya percaya pada tuan-tuan, mungkin ustaz ni ada kesinambungan cerita lah ustaz. Kan Allah kata kamu ni ada 3 golongan. Okey, golongan kanan. Apa dia golongan kanan? Jadi macam ada kesinambungan kan. Tapi kalau fa ni ada para ulama nahwu dia kata ni ialah merupakan haraf permulaan cerita. Bagi dia ni tak ada kena-mengena dengan ayat sebelum ayat selepas. Ayat ni tak ada kena-mengena dengan ayat yang ke-7. So tuan-tuan tengok sendiri. Ada kena-mengena tak? Kalau ada kena-mengena dengan ayat sebelum ni, bagi tuan-tuan ni penyambung cerita lah. Kalau tuan-tuan rasa ini tak ada kena-mengena ustaz, ini ialah haraf, ini ialah haraf permulaan cerita. So kitab yang ada di tangan saya dia kata ini permulaan cerita tuan-tuan. Okey. Kemudian kalimat berikutnya ashabu. Ashabu ni maknanya ialah golongan ataupun orang-orang ataupun golongan-golongan. Ini kalimat jamak tuan-tuan. Ini kalimat jamak, golongan-golongan. Tapi ini kalimat jamak dia yang membawa maksud orang. Golongan ni dia membawa maksud orang. Dia bukan jamak yang membawa maksud macam kitab-kitab pokok-pokok tu semua bukan orang kan. Tapi kalau golongan ni termasuk dalam kelompok akil, jamak taksir akil. Tapi tak ada una-ina kat ujung tau. Ni jamak taksir. So tuan-tuan, inilah kalimat isim. Dia merupakan isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab kan, tengok ujung dia. Dia mu'rab marfu' ke, mu'rab mansub ke, mu'rab majrur. Tuan-tuan yang baru belajar, yang baru masuk kelas kita, yang baru masuk, yang join program Al-Furqan ni, tuan-tuan nanti akan sampai pada peringkat tersebut. Saya nak tuan-tuan dengar, sebab itulah bendanya yang akan tuan-tuan belajar nanti. So ini ialah rangkap isim, tuan-tuan. Kalau rangkap isim, kalau kita nak kenal rangkap tu rangkap isim ataupun rangkap fi'il, tengok kalimat yang mula-mula tuan-tuan jumpa. So tuan-tuan jumpa mula-mula kalimat isim kan, so ni rangkap isim. So ini kalau rangkap isim dia ada mubtada dan khabar ataupun subjek dan khabar kan. So inilah subjek dia. Baris asas untuk subjek tu maknanya mubtada ialah baris depan kalau tuan-tuan tengok kita belajar pada peringkat yang ketiga. Tengok ni ni. Penyebab isim dapatkan ashabu kan baris depan kan, maknanya dia ada dekat sini dia ada dekat sini tanda marfu', tanda ni baris depan kan. Tengok ni. Okey, tanda dia dhammah. Okey, penyebab dia apa? Penyebab dia merupakan subjek ataupun dia merupakan mubtada.
Jadi kalau dia mubtada, dia boleh dapat pangkat marfu'. Dia khabar, dia boleh dapat pangkat marfu'. Dia subjek kana, ni 6 penyebab. 6 penyebab yang isim akan dapat pangkat marfu'. So ashabu tu marfu' kan? Okey, salah satu daripada 6 ni apa sebab dia? Sebab dia merupakan mubtada ataupun subjek. Nombor 1 sekali. Ya, nombor 1 sekali. Okey, balik ke ayat tadi tuan. Okey. Ni ashabu ni kan. Dia isim biasa. Isim biasa dia mu'rab, dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' dia dhammah. Apa penyebab dia dapat pangkat marfu'? Kerana dia merupakan subjek ataupun mubtada. Kita panggil ya. Okey, ashabul maimanati ni dua isim berpasangan. Saya kecilkan boleh Ini ialah dua isim berpasangan. Jadi dua isim berpasangan ni dia ada dua jenis. Satu pasangan zat dan sifat, satu lagi pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang pertama ialah pasangan zat sifat, yang kedua ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Itu dua isim berpasangan, dia ada dua jenis, ada dua bakul. Okay, apa dia zat sifat dan mudhaf mudhafun ilaih? Kalimat zat dan sifat ni, kalimat kedua tu ialah kalimat yang membawa maksud sifat sesuatu. Contohnya saya nampak ustaz gemuk. Saya nampak ustaz gemuk. Jadi ustaz gemuk tu kan sifat. Saya nampak ustaz tinggi, saya nampak ustaz pendek, saya nampak ustaz kurus, saya nampak ustaz gemuk. Jadi gemuk, tinggi, pendek, cantik, kurus tu semua adalah sifat sesuatu kan. Jadi saya nampak ustaz gemuk. Itu pasangan zat dan sifat. Zat dia ustaz, sifat ustaz tu gemuk. Tapi kalau saya nampak ustaz, katalah saya nampak tadi saya nampak ustaz ayah ya. Ustaz ayah. Jadi sebabnya ustaz tu dia ustaz kepada ayah. Tadi saya nampak ustaz ayah. Jadi maknanya ustaz ayah tu dua isim berpasangan kan. Saya bukan nampak ayah, saya nampak ustaz ayah. Jadi itu dua isim berpasangan juga. Tapi ayah tu bukan maksud sifat. Itu bukan gemuk, cantik, biru, hitam, lebam, panjang, tinggi, buruk, cantik, baru. Itu sifat. Tapi kalau saya nampak ustaz ayah, saya nampak ustaz mak, saya nampak ustaz kakak, saya nampak ustaz abang. Itu abang, kakak, itu semua bukan kalimat sifat. Itu kita panggil pasangan mudhaf mudhafun ilaih, sana menyanda. Jadi ashabul maimanah itu ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey. Dari segi makna macam itulah. Okey, sekarang ni dari segi teknikal macam ni tuan-tuan tengok. Kalau dari segi teknikal, kalimat yang nak menjadi mudhaf dia tak boleh ada alif lam. Sebab tu tuan-tuan tak nampak alif lam di pangkal. Yang keduanya, dia tak boleh ada tanwin di hujung. Sebab tu tak ada tanwin di sini. Dan baris dia pun kadang-kadang pun bukan baris bawah. So dia tuan-tuan, dia tak boleh, dia haram ada alif lam, dia haram ada tanwin. Dan mudhafun ilaih pula, dia boleh ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia boleh ada tanwin lah. Dan baris hujung untuk mudhafun ilaih ni ialah baris bawah. Jadi al-maimanati, dia merupakan kalimat isim, dia isim biasa. Dia isim biasa. Dia sedang berpangkat majrur, tanda majrur di kasrah, penyebab dia ialah dia merupakan mudhafun ilaih. Dia merupakan mudhafun ilaih. Kemudian kat mana kita nak belajar ni ustaz? Dekat sini. Dekat peringkat yang ketiga ni. Baris bawah kan? Maimanati kan? Maimanati baris bawah kan? Okey, dia dekat sini tuan-tuan . So dia sedang berpangkat majrur, maimanati kan, baris bawah kan? Okey. Tanda majrur dia ialah kasrah. Okey, penyebab dia apa ustaz? Penyebab dia mudhafun ilaih. Dari kat sini. Tadi dua je penyebab isim akan dapat pangkat majrur. So dia merupakan sebab yang kedua iaitu mudhafun ilaih. Okey, kita balik dekat ayat kita tuan-tuan . Right. Ni tadi Okey, kemudian ma ashabul maimanah. Wa ashabul maimanati, ma ashabul maimanati. Ma apakah? So ini merupakan kalimat isim, dia ini merupakan isim tanya. Isim apa tuan-tuan? Isim tanya ataupun isim istifham kita panggil. Isim tanya ataupun isim istifham. Ashabul maimanati. So ashabul ni lagi sekali tuan-tuan jumpa. Tadi ashabul yang pertama tuan-tuan nampak dia baris depan juga, kan? Betul tak? Ni dia baris depan juga. Yang ini pun baris depan juga, tapi penyebab dia berbeza tuan-tuan. Ini sebab dia mubtada, tadi ingat tak? Subjek kan? Yang ini sebab dia merupakan khabar. Ashabul maimanati ini merupakan kalimat isim, dia isim biasa. So dia sedang berpangkat marfu', tanda marfu' dia dhammah. Penyebab dia merupakan khabar. Nanti saya bawa balik tuan-tuan dekat sini, tuan-tuan tengok apa penyebab isim dapat pangkat marfu'. Tadi ashabu yang pertama dia dapat pangkat marfu' sebab dia mubtada. Kemudian ashabu yang kedua dia dapat pangkat marfu' sebab dia adalah merupakan khabar. Mubtada dan khabar. Mubtada ni dalam sistem kita panggil dia subjek lah. Khabar ni khabar lah, kita pakai khabar.
Sebab mubtada ni susah sikit orang Melayu nak faham. Bila sebut subjek lebih cepat dia faham. Tapi di hujung pengajian kita akan patah balik pada sebutan-sebutan yang biasa digunakan dalam pengajian lah. Tuan-tuan yang nak belajar dengan bahasa Arab Al-Furqan, pergi dekat tu 019-511-9000. Kita bahas satu-satu, kita bahas daripada tajuk ke tajuk. Okey, ni sama dua isim berpasangan. Ini juga merupakan pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. So ini ialah kalimat isim juga, tandanya ada alif lam di pangkal kalimat, dan ada baris bawah di hujung. Okey, ini merupakan kalimat isim, dia isim biasa. Isim biasa dia berpangkat majrur, dan dia majrur di kasrah. Penyebab dia dapat pangkat majrur apa? Sama macam ni juga, dia merupakan mudhafun ilaih. Dia berpangkat majrur kerana dia merupakan mudhafun ilaih. Ya tuan-tuan Alright. Ini kepada soalan kita yang pertama tuan-tuan Pelajar ni tanya tentang jamak taksir, jamak taksir. Jom kita tengok apalah soalan dia yang sebenar berkenaan dengan jamak taksir ini Okey, ada atau tidak jamak taksir untuk yang bukan orang? Ini soalan dia. Ada atau tidak jamak taksir untuk yang bukan orang? Okey, sebelum tu tuan-tuan tahu tak apa dia jamak taksir? Jamak taksir ni jamak kalimat plural tapi yang tidak ikut kaedah ina ataupun una di hujung. Kalau jamak yang biasanya kalau ikut kaedah, katalah seorang lelaki Islam kita panggil muslim kan, jamak dia muslimina ataupun muslimuna. Kalau kafir, kafirina, kafiruna, orang-orang kafir. Kalau mukmin, orang beriman, mukminina, mukminuna, tu yang ikut kaedah. Tapi ada juga jamak taksir yang tidak ikut kaedah. Ada juga jamak yang tidak ikut kaedah, yang itu kita panggil dia jamak taksir. Jamak yang tadi ina una tu kita panggil dia jamak salim. Apa contoh dia Ustaz? Contoh dia orang pun ada, yang bukan orang pun ada. Kalau orang ni macam al-ulama, maknanya para atau orang-orang alim kan, ulama. Tak ada orang kata alimuna, alimina tak ada. Dia al-ulama, orang-orang alim, ataupun selain daripada itu ar-rijal. Rijal kan maknanya lelaki-lelaki. Itu jamak tu. Tapi tak ada pun rajuluna, rajulina, tak ada. Rijal. Rijal maknanya lelaki-lelaki. So itu kita panggil dia jamak taksir. Jamak yang tidak ikut kaedah ina dan una di hujung kalau lelaki. Kalau perempuan ati, macam an-nisa. Bukan mana dia kita sebut muslimati, kan ada ati kan. Mukminati, kafirati, saimati, perempuan-perempuan berpuasa, perempuan-perempuan beriman, perempuan-perempuan Islam kan. Tapi ada juga kalimat yang tak pakai ati ni, tapi dijamak. Contohnya an-nisa. Maknanya perempuan-perempuan kan. Itu kita panggil jamak taksir. Okey, soalan pelajar ni berkenaan dengan jamak taksir ialah apa ditanya tadi? Ada atau tidak jamak taksir yang bukan orang? Tentulah ada bang oi. Tentulah ada. Contohnya apa? Kitab-kitab. Orang Arab sebut kitab-kitab tu kutub. Jamak taksir. Kitab-kitab kutub. Masjid. Masjid. Satu masjid. Kalau jamak apa? Masajid. Masajid. Kalau pen, satu pen. Kalau banyak apa? Pen orang Arab sebut qalam. Kalau jamak dia aklam. Aklam. So soalannya ada atau tidak? Tentulah ada. Berapa banyak kita jumpa dekat dalam Quran. Jamak taksir yang bukan orang. So itu jawapan saya tuan-tuan. Soalan kita yang kedua, masih lagi hal yang berkaitan dengan jamak taksir. Ada soalan tentang jamak taksir tapi dia lebih kepada tentang alif lam ma'rifah. So kita tengok apalah soalan pelajar ni tentang alif lam ma'rifah ya. Baik, soalan yang pertama dia ada dua soalan. Adakah penggunaan al ataupun alif lam di pangkal kalimat isim itu menunjukkan isim khas yang khusus untuk mufrad tunggal? Ya, tentulah. Yang keduanya, bolehkah kita tambah al kepada jamak taksir yang bukan orang? Bolehkah kita tambah al kepada jamak taksir yang bukan orang? Okay, satu-satu kita jawab tuan-tuan. Adakah penggunaan al, alif lam menunjukkan isim khas yang khusus untuk sesuatu yang mufrad ataupun tunggal? Ya, dia sebenarnya boleh untuk tunggal, boleh juga untuk jamak. Al ni ialah nama khas, nama khas. Bukan nama khas, apa ni? Al ni ialah something yang spesifik. Kau tahu tak apa penggunaan al ni? Al ni ialah kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut the. Give me the pen. Bagi aku the pen. Jadi bila saya minta bagi aku the pen, saya bukan minta sebarang-sebarang pen. Saya minta pen yang khas. Contohnya semalam saya bagi awak pinjam pen saya. Jadi hari ini saya jumpa, bagi saya the pen. Jadi the pen tu, saya masukkan pen tu yang
pen yang spesifik. Kalau awak tak faham, awak kena tanya. Pen apa Ustaz? Pen yang awak pinjam semalam nak? Oh, okey. Sebab saya bukan minta sebarang-sebarang pen. Tapi kalau saya katalah tengah telefon, tengah mengajar tiada telefon kejap-kejap saya ambil nombor telefon awak, minta saya pen, tak ada al kan? Jadi maknanya saya minta apa saja pen pun boleh. Awak pinjam daripada orang belakang ke pen biru, pen hitam semua boleh. Sebab saya tak spesifikkan pen mana-mana. Tapi bila saya kata bagi saya al pen, jadi maknanya awak kena tahu pen apa yang saya minta. Bukan semua pen, bukan sebarang pen. Sama macam zalika al-kitabu la raiba fihi, kata orang kan. Itulah the book. Itulah al-kitab. Jadi yang tiada keraguan di dalamnya, the kitab. Which kitab is that? Iaitu Al-Quran. Kena ada penafsiran tentang Al-Kitab tersebut. Kitab maknanya bukan Quran tau, kitab maknanya buku. Tapi bila ada al di pangkal tu, itu bukan sebarang-sebarang buku. Mesti kita tanya buku apa ya Rasulullah. Jadi Rasulullah kata ini buku Quran. Okey, kira Quran. Itu maksud dia. So itu penggunaan al. Jadi dia tanya, Ustaz, apa soalan dia tadi? Berkenaan dengan adakah al ni boleh kita gunakan untuk yang mufrad ni? Apakah penggunaan al, alif lam menunjukkan isim khas yang khusus kepada untuk mufrad? Yes, untuk mufrad boleh, untuk jamak boleh. Tak ada apa ni? Tak ada dia punya perbatasan. Kemudian bolehkah kita tambah al kepada jamak taksir yang bukan orang? Boleh. Jamak taksir yang bukan orang boleh tak al? Boleh. Tuan-tuan pernah baca? Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarah kubur-kubur. Al-maqabir, maqabir itu maknanya kubur-kubur kan, itu jamak taksir tapi bukan orang kan, tapi ada al di pangkal kan. So maknanya jawapannya boleh lah ya. Okey, baik, soalan berikutnya pelajar ni tanya tentang apa ya, tentang apa ni, tentang apakah yang Ustaz maksudkan dengan ganti nama diri tersebut rujuk pada siapa. Selalu kan kalau kita jumpa dalam pengajian kita Al-Lazi itu orang yang dia rujuk pada siapa dia kata. Ataupun Allah telah membalas mereka tu rujuk pada siapa. Ataupun mereka berdoa kepada Allah, mereka tu siapa? Mereka tu rujuk dia. Itulah maksud dia Bila ada ganti nama diri ataupun isim mewakili, dia rujuk pada siapa dalam konteks ayat itu semasa ia turun dahulu. Tuan-tuan tengok dia Quran ni kita tak boleh ambil ibrah ataupun pengajaran tu secara khusus kepada siapa ayat itu diturunkan. Kita kena ambil secara umum kita hari ni ataupun orang sampai hari kiamat nanti kan. Ada kaedah dalam usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksudnya ialah pengajaran daripada Al-Quran kita kena ambil umum lafaz dia, kita tak boleh ambil khusus masa turun ayat tu. Kalau kita ambil secara khusus dah tak ada relevan lah Quran ni, sebabnya Quran itu diturunkan masa zaman Rasulullah kan. Ada yang sedang bercakap Allah tengah bercakap dengan Rasulullah dah wafat, ataupun Allah Taala meminta Rasulullah untuk memberi pengajaran kepada ataupun memberi peringatan kepada orang kafir Quraisy di Mekah. Mana dia orang semua dah mati tuan Jadi Quran ni kita kena ambil secara umum So tapi masa kita tengah belajar tafsir, kita kena tahu dalam masa ayat ni turun ni rujuk pada siapa Ustaz? Dia rujuk pada siapa? Biar kita nampak gambaran cerita tentang siapa. Ni Allah Taala tengah cakap contohnya macam qul, katakan oleh engkau. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh engkau, huwa Allah itu tunggal, esa kan. Jadi qul, katakan oleh engkau, dalam kan engkau, katakan oleh engkau, fi'il amar kan. Engkau terujuk pada siapa dalam ayat ni masa turun. Jadi Allah sedang bercakap dengan Rasulullah SAW. Jadi engkau masa ayat ni turun dia rujuk kepada Rasulullah SAW. Huwa Allahu ahad. Huwa dia terujuk pada siapa dalam konteks lain? Dia terujuk kepada Allah. Jadi itu yang maksudnya. Dia kena rujuk pada siapa? Dia kena rujuk pada siapa, itulah maksudnya. Jadi benda itu sangat penting dan itu bukan pelajaran teknikal tuan-tuan. Itu ialah pelajaran kefahaman. Jadi tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan boleh tahu teknikal dan tuan-tuan akan mahir tentang kefahaman juga. Tapi secara umum dia, kalau buatlah engkau, tutuplah jilbab. Jadi ataupun jauhlah diri kamu daripada riba contohnya. Ustaz, ini bukan cerita kat kita Ustaz, ini cerita kat orang munafik, orang-orang kafir zaman Rasulullah. Tak, ini cerita pada kita. Kena ambil pengajaran dia secara umum. Okey gitu. Pelajaran ataupun soalan berikutnya ialah berkenaan dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kita tengok apalah soalan kerajaan ni tentang mudhafun ilaih tuan-tuan ya. Bolehkah Ustaz terangkan tentang mudhaf dan mudhafun ilaih? Boleh tak Ustaz jelaskan tentang mudhaf dan mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih ni dua isim berpasangan
Dua isim berpasangannya ada dua jenis. Satu pasangan zat sifat, satu lagi pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Dua-dua tu dimasuk dalam satu bab, iaitu babnya ialah dua isim berpasangan. Dua isim pertama ni, dua isim duduk sebelah-sebelah di berpasangan. Isim yang kedua tu menjelaskan tentang isim yang pertama. So contoh yang saya selalu bagi ialah Ahmad dia cuci baju sekolah. Dengan lagi satu, Ahmad dia cuci baju baru. Ahmad dia cuci baju sekolah. Yang kedua, Ahmad dia cuci baju baru. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin nampak macam sama kan, dia cuci baju lah, satu baju sekolah, satu baju baru kan. Tapi dalam bahasa Arab dia berbeza. Baju baru dengan baju sekolah ni sebenarnya dia dua tu dua isim berpasangan, tapi yang pertama tu dia pasangan zat dan sifat. Baju sekolah dia pasangan mudhaf-mudhafun ilaih, sana menyandar. Tapi kalau baju baru itu pasangan zat dan sifat. Apa beza dia, Ustaz? Tuan-tuan tengok baju sekolah dengan baju baru tu. Dia kena ada dekat dalam ayat tau. Yang penting tuan-tuan kena tahu dia bukan baju sekolah tu bukan itu bukan Dia mesti kena ada dekat dalam rangkap ataupun dekat dalam ayat. Macam tadi itulah, Ahmad dicuci baju sekolah, Ahmad dicuci baju baru. Baju baru itu sangat cantik. Baju sekolah Ahmad telah koyak. Jadi dia mesti kena ada dekat dalam rangkap. Kalimat yang kedua tu menjelaskan tentang isim yang pertama. Kalimat yang pertama. Dua-dua kena isim. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan nak bezakan antara zat sifat dengan mudhaf-mudhafun ilaih ialah zat sifat ni kalimat kedua tu ialah kalimat yang berbentuk sifat. Baju cantik, baju buruk, baju besar, baju kecil, itu semua adalah besar, cantik, kecil, itu sifat tau. Tapi kalau baju sekolah bukan sifat. Baju mak bukan sifat. Baju adik bukan sifat. Baju sukan bukan sifat. Baju kerja bukan sifat. Dia sifat ni cantik, buruk, besar, tinggi. Saya nampak ustaz gemuk. Saya nampak ustaz gemuk. Itu zat sifat. Zat dia ustaz, gemuk tu sifat pada ustaz tersebut. Dan zat sifat ni kalau dari segi teknikal dia kena follow je. Apa saja yang apa yang ada pada zat sifat tu akan ikut. Saya nampak al-ustazah al-gemu'ah. Kalau saya nampak ustazun kena gemu'un. Dia kena ikut. Kalau bari dua, bari satu, bari bawah, bari atas, muzakkar, muannas, dia kena follow saja. Mana zat tu pergi, sifat dia ikut saja. Macam saya nampak ustaz gemuk. Mana ustaz tu pergi, gemuk dia akan ikut. Kalau boleh ustaz tu pergi ngajar, gemuk dia tinggal kat rumah, saya dah lama buat dah tuan-tuan. Tapi tak boleh. Saya mana-mana pergi, gemuk tu kena bawa gitu. So makna mudhaf-mudhafun ilaih ni ialah lawan kepada zat sifat tadi. Baju sekolah, baju mak, baju adik, tu maksud contoh. So nak kenal macam mana tuan-tuan tengok. Kalau nak jadi dia mudhaf-mudhafun ilaih, mudhaf tu kalimat yang pertama, mudhafun ilaih tu kalimat yang kedua. Secara teknikal dia mudhaf ni tak boleh ada alif lam dan tak boleh ada tanwin. Mudhafun ilaih ni boleh ada alif lam dan boleh ada tanwin, dan tanda dia ialah mudhafun ilaih ni baris, hujung dia kena baris bawah. Baju wa al-sekolahi. Gitu. Ahmad dia cuci baju wa al-sekolahi. Al-sekolahi. Ada al dan baris di baris bawah. Macam tu. Wallahu alam. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.